Islam yang mereka gunakan. Hari ini saya ambil poin yang lain, kekeliruan yang mereka sering war-warkan. Ini di barat selalu digunakan isu ini. Bahkan timbulnya keganasan di kalangan orang Kristian terhadap umat Islam, antaranya isu ini. Okey, soalannya, wahai orang Islam, Nabi kamu Muhammad diutuskan untuk membunuh dan memerangi orang kafir. Banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan perkara tersebut. Antaranya hadis Nabi menjelaskan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia sehinggalah mereka mengucap la ilaha illallah. Wa qatilun nasa kafatan, adalah kamu membunuh seluruh manusia. Hadis dari Al-Quran ini adalah perintah Tuhan kamu kepada Nabi kamu Muhammad untuk membunuh orang-orang kafir. Ayat-ayat seperti inilah yang menyebabkan berlakunya keganasan di muka bumi ini. Sebab itulah Islam adalah agama yang menggalakkan keganasan. Lantaran itu timbulnya kelompok seperti Taliban, Daesh, Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Semuanya mendapat inspirasi daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi untuk memerangi dan membunuh orang kafir. Sedangkan Jesus datang membawa kedamaian. Jesus datang untuk mengajak kepada ketenangan dan kedamaian di muka bumi ini, bukan peperangan. Jadi kalau kita nak mencari pemimpin, kita nak cari pemimpin yang menggalakkan keganasan seperti Muhammad, ataupun kita ikut pemimpin yang menggalakkan kedamaian seperti Jesus. Mana yang kita nak? Keganasan, peperangan, ataupun kedamaian? Mana nak? Saya yakin anda semua akan jawab kedamaian. Kalau kedamaian, ikutlah Jesus, masuklah agama Kristian. Okay, macam mana nak menangani isu ini, tuan-tuan? Orang Kristian selalu menggunakan dalil ini daripada John chapter 15 ayat yang ke-12, ya. John chapter 15 ayat yang ke-12. My commandment is this, love one another just as I love you. Perintah aku ialah sayangilah sesama manusia seperti mana aku sayangi kamu. Ini perintah Jesus untuk kita menyayangi manusia seperti mana Jesus menyayangi manusia. Jesus yang datang ke muka bumi ini, incarnate in the form of human being, to be crucified. Jesus datang untuk mati di tiang salib kerana berkorban menyelamatkan manusia daripada dosa warisan. Sayangnya Jesus kepada manusia. Kemudian dalam Mark chapter yang ke-12 ayat 31, the second most important commandment is this, love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than these two. Perintah yang kedua, sayangilah jiran kamu seperti mana kamu sayang pada diri kamu sendiri. And there is no other commandment more important than these two. Tidak ada perintah yang lebih penting pada dua perintah ini. Sayangi orang ramai seperti mana aku sayangi kamu. Sayangi jiran kamu seperti mana kamu sayang jiran kamu. Seperti mana kamu sayang diri kamu. Kedua-dua ayat ini secara jelas menyatakan, menggambarkan Jesus mengajak kepada kedamaian, sedangkan Muhammad mengajak kepada peperangan dan pembunuhan. Okey, macam mana nak jawab isu ni? Tuan-tuan sekalian, memang banyak beberapa ayat Quran digunakan oleh orang kafir Quraisy, oleh orang kafir kelompok orientalis dan kelompok Melayu murtad untuk menimbulkan kekeliruan pada umat Islam bahawa Islam adalah agama yang menyuruh kepada keganasan. Dan sekarang ni banyak sangat video-video yang diupload yang kononnya seorang itu dulunya I was former Muslim,
Aku dulu orang Islam, sekarang ajak kamu masuk agama Kristian. Stay behind, stay away, jauhkan diri kamu daripada agama Islam. Ini banyak tuan-tuan video yang di-upload dalam media sosial sekarang ni. Yang jadi isu kadang-kala mereka, tadi saya tengok satu video yang dihantar oleh orang Kristian kepada kami. Video 3 orang yang menyatakan, if you Muslim, you must leave behind your brain, just follow the text. Ini jelas kenyataan orang kafir, teman. Dia nak tunjukkan bahawa orang Islam tak gunakan otak. Orang Islam tak gunakan otak, cuma ikut Quran dan hadis itu je. So nampak sangat video ini lakonan 3 orang hanya untuk memburuk-burukkan Islam, dan lakonan ni orang yang kedua mendakwa I'm Muslim. So what about you? So ini saya nak gambarkan di serata dunia sekarang, orang menyebarkan memburuk-burukkan Islam, dan perkara ini tersebar di seluruh dunia tanpa sekatan melalui media sosial. Macam mana nak jawab persoalan ni? Macam mana nak jawab hadis ni? Hadis ni hadis sahih. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia sehinggalah mereka mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekiranya mereka mengucapkan kalimah ini, akan selamatlah harta mereka, nyawa mereka. So ayat ni secara jelas, hadis ini secara jelas, Nabi diperintahkan untuk membunuh semua orang kafir. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Cumanya wahai musuh-musuh Islam, wahai orang yang anti pada Islam, fahamilah hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu peperangan. Di kala mana kita sedang berperang, perangilah mereka, bunuh mereka yang memerangi kamu. Tapi apabila mereka mengucap, jangan bunuh mereka. Kita akan lihat nanti insiden-insiden ini, ya. So perkara yang pertama, fahami asbabul wurud al-hadis. Fahami sebab Nabi sebutkan hadis tersebut. Jangan generalisekan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, apabila kita dapat satu teks hadis atau Quran, jangan generalize pada semua. Generalization ini cukup bahaya. Saya ingat lagi masa kami dekat universiti dahulu, bila dapat ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tak menghukum dengan hukum Allah, mereka ini orang kafir. Terus kafirkan orang-orang yang tak ikut syariat Islam. Ini berlaku di negara kita dahulu, generalization yang cukup bahaya. Sedangkan ayat ini ada faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun, faulaika humul kafirun. 3 tafsiran yang berbeza, tetapi konteks ayat yang sama. Jadi dalam kita memahami sesuatu hadis ataupun ayat Quran, antara syarat untuk kita memahami Al-Quran ialah fahami asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Quran. Begitu juga dalam hadis ini, fahami sebab Nabi menjelaskan hadis ini. Hadis ini dijelaskan waktu peperangan. That's number 1. Number 2, apa yang ditafsirkan, yang diulas oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Umirtu an uqatila an-nas. Perkataan an-nas ada alif lam. Alif lam itu maksudnya spesifik. Kalau saya katakan I'm looking for a glass, aku sedang mencari gelas. Ini general glass, any glass is okay. But if I'm looking for the glass, it is specific a glass. Saya mencari gelas yang tertentu. Ini gelas ni contohnya. Gelas saya hilang, saya cari ini gelas yang tertentu. So the glass maksudnya bukan semua gelas, gelas yang tertentu. So bila Rasulullah SAW sebutkan umirtu an uqatila nasan, sekiranya aku, perkataan nasan general maksudnya semua manusia, aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia. Tetapi ayat ini, hadis ini ada alif lam, umirtu an uqatila an-nasa. So Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa secara khusus ditujukan
An-nas ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang musyrik yang menindas dakwah umat Islam di Mekah, yang selalu menzalimi kaum muslimin. Oleh itu maksud hadis ini ialah perangilah semua orang musyrikin yang memerangi kamu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad 2 tahun pertama di Madinah ada orang kafir, ada ahli kitab, ada orang Arab yang tidak beriman, tapi Rasulullah tidak perangi mereka. Sebab bukan tujuan Islam datang untuk memerangi orang kafir. Perangi orang yang memerangi kamu. Ya, semua fahami asbab urut hadis ataupun asbab nuzul Al-Quran. Yang kedua, keizinan perang dalam Islam kerana umat Islam diperangi. Nanti kita akan lihat fakta sejarah. Keizinan perang dalam Islam di peringkat awal sejarah Nabi kerana Islam diperangi. Apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj, contohnya ayat 39 hingga ayat 30. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya wa inna biannahum zulimu, sesungguhnya kerana mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah benar-benar maha berkuasa menolong mereka. Siapakah orang yang memerangi mereka ni? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'allahi an-nasa ba'dahum ba'din lahudimat sawami'. Siapakah orang yang perlu diperangi? Ialah alladzina ukhriju min diyarihim, mereka yang telah mengeluarkan umat Islam daripada negara mereka sendiri, daripada rumah mereka sendiri, bighairi haqqin, tanpa satu hak yang benar, illa ayaqulu rabbuna Allah, kecuali kerana mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Jadi Dr. Yusof Qardawi menyatakan bahawa diizinkan perang. Saya syorkan tuan-tuan dapatkan buku yang ditulis oleh Dr. Yusof Qardawi, Fiqhul Jihad. Buku ini telah pun diterjemahkan oleh Ustaz Fawaz, Ustaz Fadil Nur, diterbitkan oleh PTS, dan buku ni antara buku yang mendapat sambutan cukup baik. Dan buku ini mengulas cukup cantik konsep jihad dalam Islam. Ada kelompok yang terlampau ekstrim, seperti mana kelompok Taliban, Daesh dan sebagainya. Ada kelompok yang meninggalkan jihad langsung. Tetapi Dr. Yusof Qardawi melihat fakta sejarah, bagaimana sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana syarat perang itu dibolehkan dalam Islam. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-13, alla tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraj rasul wa hum bada'ukum awwala marratin. Tadi yang sebutkan mereka diizinkan perang kerana mereka diperangi. Yang ini sebutkan bahawa mengapakah kamu tidak memerangi orang yang merosakkan sumpah janjinya, padahal mereka telah berkeras kemahuannya untuk mengusir Rasul, dan mereka lah yang memulai memerangi kamu. Perkara yang kedua ialah diizinkan perang kerana mereka menodai, mereka mencabuli perjanjian yang telah dilakukan. Saya akan ambil contoh-contoh peperangan Rasul SAW untuk kita selarikan dengan kenyataan ini. Perkara yang ketiga, sejauh manakah kebenaran Nabi Muhammad memerangi orang kafir? Kalau kita lihat fakta sejarah, saya ada masa lebih kurang 20 minit ni, tuan-tuan, saya akan ringkaskan fakta sejarah secara ringkas saja. Saya tak akan detailkan peperangan ni, cuma saya nak tuan-tuan dapat gambaran bagaimana peperangan ni berlaku. Peperangan Badar berlaku. Peperangan yang pertama dalam sejarah Islam berlaku ialah peperangan Badar. Apakah punca peperangan Badar ini? Siapa yang memulakan peperangan? Tuan-tuan sekalian, peperangan Badar dimulai oleh orang kafir Quraisy, bukan orang Islam. Peringkat awal apabila umat Islam meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke Madinah,
Orang kafir Quraisy merampas harta-harta mereka. Harta mereka yang ada di Mekah dirampas, kemudian dikumpulkan. Lalu mereka bersepakat untuk mendagangkan, kembangkan harta ini dan gunakan harta ini untuk memerangi umat Islam. Abu Sufyan dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan harta ini ataupun meniagakan harta ini, mendagangkan harta ini. Lalu Abu Sufyan membawa harta ini untuk berdagang di Syam. Berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Apabila Rasulullah SAW mendengar Abu Sufyan dalam perjalanan pulang ke Mekah, lalu Rasulullah SAW keluar bersama dengan 300 lebih orang sahabat tanpa senjata perang, keluar untuk menahan kafilah Abu Sufyan yang telah merampas harta umat Islam. Lalu Abu Sufyan menghantar berita ke Mekah bahawa kafilah ini dirancang untuk disekat. Dan apabila dengar berita ini, Abu Jahal, Umayyah, Utbah dan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy termasuklah Abu Lahab beria-ia bersemangat untuk mengaturkan peperangan. Sedangkan umat Islam hanya 313 orang, angka yang paling tinggi menyatakan 319 orang, dan mereka tak bawa senjata untuk perang, tuan-tuan. Sebahagian mereka langsung tidak bersenjata. Lalu mereka menyediakan bala tentera untuk memerangi umat Islam dengan jumlah lebih kurang 1,000 orang. 300 lawan 1,000 tau. Apabila kafilah Abu Sufyan telah berjaya escape, melarikan diri, lepaskan diri, lolos daripada tahanan ini, dihantar mesej ke Mekah, nyatakan mereka dah selamat dan tak perlu perang. Tetapi Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Umayyah, mereka berkeras untuk meneruskan peperangan. Bayangkan di kala itu, tentera kafir Quraisy 400 orang, lengkap tentera berkuda. Umat Islam hanya 2 orang je tentera berkuda tau. Dan sebahagian mereka langsung tidak ada senjata. Rasulullah perintahkan mereka potong pelepah tamar untuk jadikan senjata. Tonton bayangkan, pelepah tamar sama ada dia menghayun ataupun dihayun, pelepah tamar akan putus, akan patah. Peperangan Badar ni seolah-olah hulu tengkuk untuk mati, untuk bunuh diri. Siapa punca dia? Peperangan ini rancangan orang kafir Quraisy. So ini peperangan Badar, yang akhirnya umat Islam menang dalam peperangan ini. Berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Peperangan yang ketiga ialah peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini adalah semangat yang ditunjukkan oleh Abu Sufyan dan orang kafir Quraisy, terutamanya Abu Sufyan, sebab Abu Sufyan tidak ikut serta dalam peperangan Badar, untuk menuntut bela terhadap kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Nabi Muhammad peringkat awal hanya mau untuk mempertahankan diri di Mekah, di Madinah saja. Ini contoh, ini gambaran yang paling jelas. Nabi bukan menyebabkan peperangan, Nabi nak bertahan di kota Madinah. Namun demikian, akhirnya peperangan berlaku di Bukit Uhud. Apa yang saya nak tekankan, peperangan Uhud, punca utamanya ialah Abu Sufyan dan pemimpin kafir Quraisy yang ingin menuntut bela kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Okey, peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun yang kelima Hijrah adalah gabungan tentera-tentera Quraisy, orang Arab dan juga kelompok Yahudi yang sebahagiannya telah pun melakukan piagam Madinah dengan umat Islam. Bergabung berjumlah 10,000 orang, mengepung kota Madinah selama 30 hari. Siapa punya angkara? Orang kafir. Tiga-tiga peperangan ni bukan Nabi Muhammad yang mulakan orang kafir. Kemudian Nabi Muhammad memerangi orang Yahudi dalam peperangan Khaybar kerana pencabulan mereka bersekutu dengan tentera Ahzab. Sedangkan piagam Madinah telah pun sepakat, kita bersama mempertahankan kota Madinah, tetapi mereka mencabuli perjanjian ini, di mana mereka bergabung dengan orang kafir Quraisy memerangi umat Islam. Rasulullah memerangi tentera Khaybar, orang Yahudi.
Demikian juga peperangan Bani Nadir, peperangan Bani Qunaiqa dan peperangan Bani Quraizah. Semuanya disebabkan oleh pencabulan mereka terhadap piagam Madinah. Cuma peperangan Bani Nadir unik sikit. Bani Nadir tidak turut serta dalam peperangan Bani Ahzab. Bani Qunaiqa, Bani Quraizah, peperangan Khaybar, ini mereka terlibat dalam peperangan Ahzab. Peperangan Bani Nadir berlaku apabila ada kelompok yang bergabung dengan orang Yahudi Bani Nadir ini. Orang Bani Nadir telah pun membunuh 2 orang yang bergabung dengan umat Islam. Lalu mereka menuntut diat, minta Nabi tuntut diat pada orang Yahudi. Rasulullah SAW pergi ke Bani Nadir untuk menuntut diat pada Huyai bin Adi. Huyai bin Adi pada peringkat awal merancang untuk membunuh Nabi. Perancangan ini sebenarnya telah pun ditolak, ditentang oleh beberapa orang Yahudi. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita lihat di Amerika sekarang ni ada kelompok Yahudi yang against Zionist movement. Tuan-tuan kena bezakan di antara agama Yahudi dengan gerakan Zionis. Agama Yahudi adalah agama. Gerakan Zionis lebih pada gerakan politik dan kuasa. Sebab tu ramai orang Yahudi sekarang ni yang keluar menentang gerakan Zionis dan menentang apa yang berlaku di Palestin. Gerakan Zionis ditubuhkan oleh Qadah Hazael, hasil buku beliau yang ditulis pada tahun 1886. Tajuknya The Jewish State. 10 tahun selepas itu terbentuklah gerakan Zionis. Dan matlamat utama, di antara matlamat utama ialah untuk membina kerajaan Israel di bumi Palestin. Akhirnya pada tahun 1947 mereka berjaya mengambil Palestin. Baik. Sejarah, kita lihat sejarah, berkali-kali orang Yahudi mengingkari perjanjian. Bani Nadir kononnya datang menyambut Rasulullah SAW untuk berbincang tentang kes diat. Tapi Huyai bin Adi berbincang dengan 2 orang kawan dia. Dia kata, aku akan berbincang dengan Muhammad di sini, kamu layan dia. Yang seorang lagi naik ke atas bumbung, hempukkan batu besar atas kepala Muhammad. Ketika mana Nabi Muhammad SAW datang berbincang dengan Huyai, belum sempat mereka berbincang panjang, tiba-tiba Nabi bingkas bangun terus balik ke kota Madinah tanpa beritahu para sahabat apa yang berlaku. Dalam perjalanan pulang, sahabat terus pergi ikut Rasulullah, tanya, ya Rasulullah apa yang berlaku? Kita belum habis bincang. Lalu Rasulullah SAW bagi tahu, malaikat dah bagi tahu, Allah dah bagi tahu aku, ada perancangan mereka untuk membunuh aku dengan melemparkan batu pada bumbung ini. Daripada peristiwa inilah Rasulullah SAW memerintahkan Bani Nadir keluar daripada Madinah. Bani Nadir peringkat awal nak keluar. Huyai nak keluar. Sebab dia tahu dia salah. Dia sepatutnya bayar diat. Dia tak sepatutnya bunuh Nabi Muhammad. Tetapi datang Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata, wahai Bani Nadir, kami daripada Bani Ghaffan ada 2,000 orang. Kami sanggup hantar 2,000 orang sekiranya kamu mau berperang. Sekarang jangan keluar pada kota Madinah, kita perangi Muhammad. Menyebabkan Huyai setuju untuk berperang. Berlakulah peperangan Bani Nadir. Namun apabila berlakunya peperangan Bani Nadir, Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjanjikan 2,000 orang Bani Ghaffan tak muncul. Langsung tak muncul. Ingat, dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul telah pun berjaya membawa keluar 300 orang daripada tentera Uhud. Daripada 1,000 tinggal 700. Dan kali ini dia khianati orang Yahudi sendiri, Bani Nadir. So memang pengkhianatan orang Yahudi terlalu banyak. So perkara yang keempat, peperangan dengan masyarakat Yahudi, sama ada Khaybar, Bani Qaniqa, Bani Quraizah, Bani Nadir, adalah kerana pencabulan perjanjian damai mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, penaklukan kota Mekah yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Sebabnya apa? Sebab pada tahun yang ke-6 berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan di antara intipati perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada mana-mana pihak yang boleh membunuh mana-mana pihak. Namun hanya 2 tahun perkara ini berlaku, kelompok Quraisy telah pun membunuh kelompok
Islam. Berlakulah peperangan penaklukan kota Mekah. Saya hanya mengambil 8 contoh ini, ke-8 tak termasuk 4 yang peperangan dengan orang Yahudi saya jadikan 1, tapi sebenarnya 4. Ada lebih kurang kat sini 11 contoh yang saya ambil, semuanya peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang kafir. Dan last kali yang ke-12 peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk di antara umat Islam dengan kerajaan Byzantine. Kerana kerajaan Byzantine menyediakan 100,000 bala tentera. Setelah umat Islam berjaya menalih kota Mekah, mereka bimbang kemarahan umat Islam, lalu menghantar bala tentera untuk memerangi umat Islam supaya umat Islam tidak tersebar, ajaran Islam tak tersebar. Jadi peperangan Tabuk dimulakan oleh kerajaan Byzantine. Namun demikian 10,000 tentera umat Islam berjaya mengalahkan 100,000 kerajaan Byzantine tanpa berlaku peperangan, di mana tentera Byzantine telah lari lintang pukang sebelum umat Islam sampai di medan peperangan. Jadi segala contoh-contoh yang saya ambil di sini membuktikan bahawa Nabi Muhammad bukan menganjurkan peperangan. Yang menganjurkan peperangan ialah orang kafir. Nanti insya-Allah kalau sempat kita akan lihat. Mungkin malam ni tak sempat. Saya akan bawa dalil-dalil pada Bible yang menganjurkan peperangan. Bagaimana ayat dalam Bible yang begitu ganas mengajak manusia kepada keganasan dan pembunuhan. Namun demikian, perbezaan di antara Nabi Isa, perbezaan di antara Jesus dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah menjadi ketua negara, Jesus tak pernah jadi ketua negara. Nabi Muhammad pernah menjadi jenderal perang, Jesus tidak pernah menjadi jenderal perang. That's why Nabi Muhammad boleh menjadi contoh yang terbaik sebagai ketua negara, Jesus tak boleh menjadi contoh sebagai ketua negara. Nabi Muhammad boleh menjadi contoh sebagai jenderal perang, Jesus tak boleh jadi contoh sebagai jenderal perang. Dan dalam peperangan juga Nabi Muhammad telah pun memberikan etika-etika peperangan. Apakah ada etika peperangan dalam Islam? Kita lihat ya. Pertama, larangan untuk membunuh wanita dan kanak-kanak. Rasulullah SAW bersabda, hadis pada Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar menyatakan bahawa Rasulullah SAW menegaskan, fanahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an qatl nisa'i was-sibyan. Rasulullah melarang dalam peperangan ini membunuh wanita dan juga kanak-kanak. Larangan untuk membunuh wanita dan kanak-kanak. Cuba tengok sekarang tuan-tuan, peperangan orang kafir semua dibunuh. Kita akan lihat nanti ayat-ayat dalam Bible yang menyuruh membunuh semua, bukan hanya orang yang berada dalam perang, tetapi semua manusia suruh dibunuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, larangan untuk melakukan muslah. Muslah ni apa? Muslah ni menyiksa mayat yang dah mati. Bukan menyiksa orang hidup tau. Menyeksa orang hidup tak boleh, menyeksa mayat yang dah mati pun tak boleh. Kita jumpa mayat yang dah mati, musuh ketat kita, tapi kita tak sempat bunuh, geram sangat, ambil gunting telinga mereka kita potong, tak boleh, haram hukumnya. Ambil pisau kita cocok-cocok dada dia pun tak boleh, walaupun dah mati. Ini dalam Islam namanya muslah. Tuan-tuan tengok apa yang dilakukan oleh tentera-tentera Hindu terhadap masyarakat umat Islam yang berada di Kashmir. Yang dah mati ini dicocok-cocok, ditikam-tikam, dikoyak rabakkan tubuh mereka. Ini muslah namanya. Islam melarang muslah. Bukan hanya menyeksa orang yang hidup ya. Islam melarang melakukan muslah. Tetapi kita lihat orang-orang kafir apabila menawan umat Islam, bukan hanya dibunuh, disiksa. Disiksa mereka. Nanti kita lihat keganasan yang mereka lakukan di beberapa negara di dunia. Yang ketiga, larangan untuk membunuh orang tua. Yang keempat, larangan untuk membunuh orang yang berada di rumah ibadat. Ketiga-tiga ini kita boleh ambil daripada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Saya bacakan hadis ini.
Ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu. Berperanglah kamu dengan nama Allah di jalan Allah, berperanglah kamu kepada mereka yang memerangi Allah SWT. Ughzu, berperanglah kamu, wa la taghullu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, wa la taghdiru, dan janganlah kamu mengambil harta tanpa hak. Maksudnya harta rampasan perang, harta yang dibawa perang saja yang kamu boleh ambil. Tapi harta orang-orang awam kita tak boleh nak rampas. Sekiranya berlaku peperangan di sini, segala harta yang dibawa dalam medan perang itu sahaja yang boleh diambil. Itu namanya harta ghanimah. Manakala harta-harta yang lain itu tidak boleh diambil. Sebab itu disebutkan wala taqdiru, jangan kamu mengambil harta dengan cara yang tak betul. Wala tamathalu, jangan kamu melakukan muslah. Wala taqtulu walidan, dan jangan kamu membunuh kanak-kanak. Au imra'atan, dan jangan kamu membunuh wanita. Wala kabiran fanian, dan jangan kamu membunuh orang tua. Wala mun'azilan bisawma'atih, dan jangan kamu membunuh orang yang berlindung di rumah ibadat. Tuan-tuan sekalian, kalau kita sedang berperang, ada orang melarikan diri ke dalam gereja, gereja tu orang yang dalam gereja kita tak boleh bunuh. Tengok apa yang berlaku di New Zealand, apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa tahun 91, tahun 90-an. Berapa ramai umat Islam yang sedang sembahyang subuh dibunuh oleh orang Yahudi. Yang berlaku baru-baru ni di Christchurch, New Zealand. Dan kes seperti ini banyak yang dilakukan oleh orang kafir. Tapi buruknya digambarkan Islam sebagai agama pengganas. Kita lihat ajaran Nabi, jangan ambil harta tanpa hak, jangan kamu melakukan muslah, jangan membunuh kanak-kanak, jangan membunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan membunuh orang yang berada di rumah ibadat. Yang kelima, larangan membunuh ternakan dan merosakkan tanaman. Saya laju sikit tuan-tuan, ada 5 minit lagi ni. Yang keenam, larangan untuk membunuh orang yang tak turut serta dalam perang. Kita lihat peperangan moden sekarang semua hancur tuan-tuan. Orang yang turut perang dan orang yang tak turut serta dalam perang semua dibunuh. Kanak-kanak, orang tua, tak kira, semua dibunuh. Untuk makluman tuan-tuan, ajaran itu ada dalam Bible. InsyaAllah kita akan lihat kemudian bagaimana perintah untuk membunuh semua dalam Bible. Mungkin tuan-tuan tanya juga nanti, kan Bible tu ayat Tuhan, kenapa ada perkara ini? Ini yang banyak berlaku, permasalahan timbul ya. Dalam Bible, isu yang himbuh sekarang di kat parlimen, Injil dipesongkan kan. Itu hakikat yang orang tak boleh nak nafikan. Pagi tadi saya tunjukkan pada kawan Kristian, sebab dia bawa satu ayat dalam Matthew chapter yang ke-10 ayat 12. Dia kata Moses encourage us, Nabi Musa menggalakkan kita melakukan sunat rohani, bukan sunat fizikal. Saya tunjukkan pada dia, could you please refer to King James Version and New International Bible. Dua versi yang berbeza, ayat yang sama, ayatnya tak sama tuan-tuan. Ayatnya berlainan. Dalam Good News, Bible menyatakan, hendaklah kamu melakukan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi dalam King James Version menyatakan, hendaklah kamu melakukan sunat rohani. Ini satu penyelewengan. Sebab berkhatan secara fizikal adalah perintah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Tuhan. From now on, there must be a physical sign. Bermula pada hari ini, khatan ini secara fizikal. To show that our covenant with you is everlasting. Menunjukkan bahawa perjanjian aku dengan kamu, wahai Ibrahim, perjanjian yang berterusan. Tiba-tiba datang Saint Paul menukar. Who is the true Jew? The true Jew is not the person who circumcised. Siapakah orang yang benar-benar Yahudi? Orang Yahudi bukan orang yang berkhatan. Orang yang benar-benar Yahudi adalah orang yang berkhatan hatinya. Inilah timbul sekarang khatan hati, di mana orang Kristian tidak berkhatan sebab ajaran ini. Sedangkan ia bercanggah dengan ayat Bible.
So, yang kelima ini larangan untuk membunuh mereka yang tidak turut serta dalam perang. Yang keenam. Yang ketujuh, larangan untuk membunuh pendeta-pendeta yang berada di rumah ibadat. La taqtulu ashabas sawami'. Janganlah kamu membunuh pendeta-pendeta, rabai-rabai yang berada di rumah ibadat, sama ada di sinagog bagi orang Yahudi, church bagi orang Kristian, gurdwara bagi orang Sikhism, temple bagi orang Hindu ataupun orang Buddha. Sekiranya mereka berada di rumah ibadat, rabai-rabai, sami-sami, pendeta-pendeta mereka tidak boleh dibunuh. Yang ke-8, dilarang untuk membunuh, untuk menghancurkan bangunan kemudahan awam, serta rumah ibadat tidak boleh dihancurkan. Yang ke-9, larangan untuk membunuh orang yang mengucap. Apabila kita berperang, nak bunuh aja orang tu, tiba-tiba dia mengucap, tak boleh bunuh. So ini yang berlaku pada Huzaifah, ketika mana Huzaifah nak bunuh seorang, tiba-tiba dia mengucap, dan Huzaifah bunuh juga. Berita ini sampai pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW panggil Huzaifah, lima qataltahu, kenapa kamu bunuh dia? Innahu qala hadhil kalimah khawfan min sayfi. Dia mengucap kalimah syahadah kerana takut pada pedangku. Lalu Rasulullah berkata, asyaqta sadrahu hatta tara ma fi qalbi. Apakah kamu dah buka dada dia hingga kamu tahu apa yang ada dalam hati dia? Dia mengucap kerana takut ataupun kerana nak masuk Islam? Sampai Rasulullah ulang-ulang berkali, sampailah Huzaifah kata, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, cukuplah sampai sini. Dah masuk waktu Isya. InsyaAllah mungkin kalau panjangkan umur, akan datang saya akan jelaskan apa dia etika perang yang diajar oleh Bible. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhir majlis tasbih farah dan salat. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim.